Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن شاء الله اليوم نتكلم عن الموضوع الإيمان باليوم الآخر. هو ركن خامس من أركان الإيمان. طيب، أولا دليل العقلي الإيمان بيوم الآخر. Dalil akal beriman dengan hari akhirat. Awalan kamal ar-rububiyyati wal uluhiyyati. Kesempurnaan Allah sebagai Rabb dan kesempurnaan Allah sebagai Ilah. Rabb bermaksud Allah yang mentadbir alam, Allah yang mewujudkan hari kiamat, Allah yang mewujudkan manusia, menghidupkan manusia dan mematikan manusia dan makhluk. Manakala uluhiyah bermaksud kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ini yang disembah. Jadi perkataan ma'luh, yang disembah, atau ma'bud, yang diibadahkan. Jadi hamba menyembah Allah Ta'ala, itu sifat uluhiyah. Wa iktimal al-qudratul ilahiyyati la takunu illa biwujud yaumil akhir. Dan disempurnakan kekuatan, kemampuan, ketuhanan, iaitu Allah Subhanahu Ta'ala itu tidak akan terjadi kecuali dengan wujudnya hari akhirat. Yab'atsullah fihi nas min kuburihim. Allah membangkitkan manusia daripada kubur-kubur mereka. Wa yuwaffiquhum lil hisab wal jazaa' ar-rabbani al-'adil. Dan menetapkan bagi mereka perhitungan dan pembalasan Allah Ta'ala yang sifatnya adil. Walaula tahaqqul wuqu' hadha al-yawm lama kana lil awamir wal mubahati wala lin nawahi wal muharramati jazaa'un wala ma'na. Kalau tidak dilaksanakan berlakunya hari ini, iaitu hari kiamat, ya, ketika mana untuk segala perintah, untuk segala perkara yang harus, dan juga tidak untuk segala perkara larangan, perkara yang diharamkan, jazaa'un, ya, merupakan balasan, wala ma'na, dan dia tak ada makna. Ya, kalau saya kata tak dilaksanakan, maka tak adalah makna dari sudut perintah, perkara yang harus, perkara larangan, perkara yang haram dan segalanya. Walidzalika la yakunu rais aw malik hakiman fi hazid dunya idza lam yamliku sultatus thawab wal iqab. Oleh demikian, tidaklah dikatakan atau terjadi satu ketua ataupun raja yang menghukum, menjadi hakim untuk dunia ini apabila tidak memiliki kekuasaan, iaitu memberi pahala dan ma'iqab bagi orang yang berdosa. Wa min huna qarana Allah Subhanahu wa ta'ala bainal iman bihi azza wa jalla wa bainal iman biyaumil akhir fi mawdi'an fil Qur'anil Karim. 28 mawdu'an fil Qur'anul Karim. Di sini Allah telah menggabungkan, menggandingkan, menghubungkan antara iman dengan Allah Ta'ala dan iman pada hari kiamat dalam 28 tempat dalam Al-Quran. Kul haja'a mislu qawli Ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan. Maksudnya, sesiapa yang telah beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat dan beramal dengan amal soleh. Perkara yang kedua, dalil akli,
istihalatul abasa, mustahil secara sia-sia. Idlau lam tub'ats al-khalaiq ba'dal maut, apabila kalau tidak dibangkitkan segala makhluk selepas mati, wa yanqilu ila darul ukhra mu'addatan lil jaza, dan dipindahkan ke tempat yang lain untuk persediaan bagi menerima hukuman, lakana khalqihim limujarrad al-ihya wal imatah min ghairi an tatartiba ala zalika akibatul hamidah. Nescaya kejadian mereka itu semata-mata untuk hidup dan mati saja, tanpa disusun ataupun diteruskan selepas itu berkaitan dengan akibat yang baik, akibatul hamidah, satu akibat yang baik. Diya'an wa abasan, satu yang hilang, satu yang sia-sia, ya. Kamai yabni baitan di mujarrad bina wa takhrib, seperti membina satu rumah semata-mata bina dan biarkan saja. La limaslahatil al-iwab, tidak untuk kemaslahatan bagi penggunanya, atau intifa' bihi, ataupun dimanfaatkannya. Wa hadha min abas alladhi la yalik, dan perkara yang sia-sia ini tidak layak bi hikmatis san al-hakim, bagi hikmah, bagi Allah yang bersifat hikmah hakim, ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Sadaqallahul azim. Min suratul mu'minun ayat 115. Maksud, apakah kamu menyangka bahawa kami ciptakan kamu ini sia-sia, dan sesungguhnya kamu kepada kami la turja'un, kamu takkan kembali. Kamu akan kembali. Perkara yang keempat, perkara yang ketiga ni, tahqiq al-adalah ilahiyah, melaksanakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Intisaful mazlum min az-zalim, jika disifatkan orang yang dizalimi daripada orang yang zalim, hasan mahmud fil akal, dia jadi macam dipuji dari sudut akalnya. Wa qad nara katsiran minal mazlumin fil hayatid dunya matu qabla intisaf lahum. Kita lihat banyak daripada orang dizalimi dalam kehidupan dunia ni telah mati sebelum dibalas pada mereka itu, ya. Wallahu subhanahu adal hakimin, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling adil, hakim yang paling adil. La yusifu bijawr biwajhi min alwujuh, tidak disifatkan dengan jawr. Allah ni tidak disifatkan dengan jawr. Jawr ni satu yang penipu, ya. Biwajhi min alwujuh, dari apa sudut sekalipun. Fayajib al-qawl bidaril akhirah, maka wajib pandangan ataupun kata-kata di hari akhirat, yattasifu fiha mazlum min az-zalim, yang disifatkan padanya yang dizalimi kepada orang zalim. Maksudnya orang yang dizalimi ini boleh dikisahkan, boleh diceritakan, boleh diadukan perkaranya, ya, daripada sifat orang yang zalim ini. Wa tahqiqan li'adalah ilahiyah, melaksanakan untuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walau sifatu ta'ala bil adli, dan kalau sifat Allah Ta'ala dengan adil, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumil tashkhasu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Maksudnya, jangan kamu menyangka bahawa Allah Ta'ala ini ghafil, Allah Ta'ala ini lalai, lupa, ya, daripada apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum, sesungguhnya dilewatkan bagi mereka untuk hari yang mana padanya tidak dapat dilihat oleh mata, ya. Surah Ibrahim ayat 42. Baik. Kemudian kita masuk pada perbincangan pertama dalam Yaumul Akhirah ini, iaitu perkara pertama manusia akan jumpa selepas kehidupannya, iaitu alamul barzah. Alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam kubur lah, ya. Al-barzakhu fi 'arfil asy-syar'i. Barzah daripada pentarifan syarak, ma yakunu bainal maut wa yaumul qiyamah, sesuatu yang terjadi di antara kematian dan hari kiamat.
Au huwa ma baina dunya wal akhirah, ataupun sesuatu di antara dunia dan akhirat. Fa ahli barzah laisu ma'a ahli dunya ya'kulun wa yashrabun, wala ma'a ahli al-akhirah yajazuna ala a'malihim fi jannati aw nari. Maka ahli barzah ni, orang yang berada dalam alam barzah ni, mereka bukanlah ahli dunia, yang mana ahli dunia ini mereka makan dan minum. Dan juga ahli barzah bukanlah ahli akhirat, yang mana ahli akhirat ini dibalas dengan amalan mereka, sama ada dimasukkan dalam syurga ataupun neraka. Walaqad balaghna min ahwal barzah salasatu umur. Sesungguhnya telah sampai pada kita daripada khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan-keadaan barzah ini ada 3 perkara. Yang pertama, dakhtatul qabri, iaitu himpitan kubur. Yang kedua, sual malakaini lil mayit, soalan atau pertanyaan 2 malaikat terhadap mayat. Dan yang ketiga, azabul qabri wa na'imihi, yang ketiga azab kubur ataupun nikmat kubur. Ini 3 perkara dalam keadaan alam barzah. Yang pertama, dakhtatul qabri. Apa itu himpitan kubur? Hazi dakhtatu la yanju minha ahada. Himpitan ini tidak akan terlepas bagi seorang pun. Semua akan kena. Sawa'un mu'minan, sama ada orang beriman, au kafiran ataupun kafir, au salihan ataupun salih, au talihan ataupun orang yang tidak salih. Talih ni lawan pada salih tadi. Walakina farqu baina salih wa talih. Akan tetapi perbezaan himpitan kubur bagi orang yang salih dan orang yang talih. Inna salihah alladhi yaqifu 'inda al-hududillah yadghatuhu qabra thumma yanfarija anhu. Sesungguhnya orang saleh ini yang mana kedudukannya dalam batasan Allah, kehendak Allah Ta'ala, ya, yang mana mereka ini akan dihimpit oleh kubur, kemudian dilapangkan, ya, daripadanya. Sekali je pun dilapangkan. Inna talihu yadumu alaihi dhabti asyadid ila yaumil qiyamah. Adapun orang yang talih, orang yang engkar, orang yang munafik, orang kafir, ya, mereka sentiasa akan dihimpit dengan himpitan yang sangat berat sehinggalah hari kiamat. Ini merupakan azab, bagi orang beriman merupakan nikmat. Baik, yang kedua, sual malakain lil mayit. Kita ambil satu riwayat, ya. Qad ittafaqa ahli sunnah wal jamaah ala anna su'al malakaini lil mayit fi qabrihi amun li jamil mukallafin al-muslimu minhum wal kafiru. Sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah telah ittifaq, telah bersepakat bahawa soalan atau pertanyaan 2 malaikat untuk mayat ini dalam kubur secara umumnya untuk semua orang-orang mukallaf, ya, sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Amma ghair mukallaf, adapun selain orang mukallaf, contohnya seperti sibyan, bayi, ya, wal majanin, orang-orang gila, wa man lam tablighuhum dakwah, atau sesiapa yang tidak sampai padanya dakwah Islam ni, fa innahum la yus'aluna fi barzah, mereka ini tidak ditanyakan oleh malaikat dalam alam barzah. Li anna su'al qabri natijatan litaklif fi dunya, kerana pertanyaan dalam kubur ini merupakan kesan bagi pertanggungjawaban dalam dunia, ketika hidup di dunia. Wa huwa ghairu mukallafin fa kaifa yus'alun, dan mereka-mereka yang tidak mukallaf ini bagaimana mereka nak ditanya sedangkan mereka itu tidak dipertanggungjawabkan, ya. Wa min adillati allati yastadalla biha ala su'al malakain fi qabri qaulu ta'ala, dan daripada dalil-dalil yang menjadikan bukti kepada soal 2 malaikat dalam kubur berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Sadaqallahul azim. Maksudnya disabitkan Allah telah menetapkan bagi orang-orang beriman dengan perkataan yang tetap dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan bagi orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi maksudnya bila kita di dunia ini perkataan kita sabit, perkataan kita selalu ingat Allah, maka di hari akhirat atau di alam kubur pun kita akan ingat Allah Ta'ala, ya. Kita akan menyebut nama-nama Allah Ta'ala.
Tetapi bila di dunia ini kita tak menyebut nama Allah Ta'ala, maka dalam alam kubur pun kita tak boleh menyebut nama Allah Ta'ala. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudi'a fil qabrihi, sesungguhnya seorang hamba itu apabila diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabahu, dan tawallaan maknanya berpisahlah, beredarlah ashab dia, ya, anak beranak dia, waris dia, siapalah di situ. Wa innahu liyasma'u qara'un ni'alihim, sesungguhnya orang dalam kubur itu saya dia mendengar tapak kaki mereka, ya, maknanya bila beredar tu mereka dengar pak. Dah. Atahu malakani fayaq'idahu fayaqulani, dah datang kepadanya dua malaikat dan didudukkannya, maka dia berkata kepadanya, dua malaikat itu berkata, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan bagi seorang lelaki ini, maksudnya li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa amal mu'min, maka orang beriman, fayaqul, dia akan kata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahawa dia ialah hamba Allah dan rasulnya. Fayuqalu lahu, dan dikatakan bagi mayat ini, unzur maq'adaka minan nar, qad abdaluka Allah bihi maq'adan minal jannah, maka dikatakan kepada dia, lihatlah tempat kamu dalam neraka, sesungguhnya Allah telah gantikan tempat kamu di dalam syurga. Fayarahuma jami'a, maka dilihatkan kedua-duanya, semuanya dan tu dilihatkan keadaan dia. Asalnya contohnya dalam api neraka, Allah pindahkan dia dalam syurga. Qala wa ammal munafiq wal kafir fayuqal lahu, adapun bagi orang munafik dan orang kafir, bila dikatakan padanya, ma kunta taqul hadzal rajul, apa kamu akan katakan bagi lelaki ini? Fayaqul, maka berkatalah siapa? Al-munafiq dan kafir ini, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqul ma yaqulun nas lakuhun nas, aku akan mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia, ikut dia, yang taklid namanya, ikut dia. Fayuqal la daraita wala talita wa yudrib bi matariq min al-hadid darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha min yalih wa yastaqilin, dan kamu tidak tahu dan kamu tidak dapat menyebutnya, ya. Dipukullah dengan matarik satu benda daripada besi, satu pukulan, maka jadilah didengarlah bagi orang yang di sekelilingnya, wa yastaqilin, ya. Manusia tak dapat jawab, kena pukul lah. Kemudian dalam hadis yang lain, baik, yang ini berkaitan, selesai berkaitan soal dua malaikat dalam kubur. Kemudian sebenarnya banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan, cuma waktu yang terhad ini saya ambil 2-3 hadis saja. Kemudian azab kubur dan nikmatnya, ini saya ambil dari hadis Imam Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qabara mayit atahu malakani aswadani arzaqani yuqalu li ahaduhuma al-munkar wa nakir wa akhar nakirun. Apabila telah dikuburkan mayat, telah datang padanya dua malaikat, aswadani arzaqani, maknanya hitam biru, muka warna je lah. Dikatakan bagi keduanya, seorang itu, satu tu namanya munkar dan yang lain tu namanya nakir. Fayaqulan, sama juga tadi, ya. Yang ini dan riwayat yang lain, ya. Maka dua-dua kata, ma kunta taqul hadzal rajul, sama macam tadilah hadis tadi sebelum ni, apa kamu katakan bagi lelaki ini? Jadi wa yaqul makana yaqul huwa Abdullah wa rasuluh, dan orang yang beriman akan kata dia Abdullah dan rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kata-kata orang beriman.
Jadi bila dengar kata-kata ini, maka dua malaikat kata, qad kunna na'lam annaka taqul hadza. Sesungguhnya kami telah mengetahui bahawa kamu akan mengatakan begitu. Atau mengatakan begini. Summa yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an fi 70. Maka diluaskan kuburnya 70 kali 70. 70 kali 70 hasta. Salah tu. Summa yunawwiru lahu fihi, kemudian diberikan cahaya dalam kuburnya tu. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan pada mayat tu, nim, tidurlah. Fayaqul, maka dikata, mayat tu kata, arji ila ahli fa akhbarhum. Aku nak balik, nak jumpa ahli keluargaku atau isteriku, nak mengkhabarkan kepada mereka. Jadi dua malaikat berkata, nim kana matal arus allazi la yuqadhu illa habbu ahlahu ilaihi. Tidurlah seperti tidurnya arus ni pengantin lah, ya, orang baru berkahwin, yang mana tidak akan dikejutkan kecuali siapa yang lebih dikasihinya, ya. Hatta yab'asullah min madji'ihi zalika, sehingga Allah bangkitkan dia daripada tempat tidurnya itu, mana daripada hari kiamat. Wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nas yaqulu faqultu mithluhum la adri. Jika orang munafik atau orang kafir sebagainya, bila tanya tentang perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, aku mendengarnya daripada manusia, mereka berkata begitu, maka aku pun ikut apa yang mereka kata. Aku tak tahu. Dia tak tahu. La adri, dia tahu. Fayaqulani, dua malaikat berkata, qad kunna na'lamu annaka taqul dzalik. Kami telah mengetahui bahawa kamu akan mengatakan begitu. Fayuqalil ardi, maka dikatakan pada bumi, ta'mi alaihi, himpitlah atasnya, himpitlah dia. Fatal ta'imu alaihi fatakhtalifu fiha adla'ihi, maka dihimpitlah padanya sehingga berselisihlah tulang-tulang rusuknya. Fala yazalu fiha mu'azzaban hatta yab'athu Allah fi madjihi dzalik, dan sentiasalah berlakunya azab itu sehinggalah Allah bangkitkannya dari tempat tidurnya pada hari kiamat. Inilah dinamakan azab kubur dan nikmat kubur. Baik, seterusnya kita masuk dalam tajuk Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, Sa'ah As-Sughra, tanda yang kecil. Zaharat wa inqadat, benda itu dah berlaku dan telah selesai pun. Yang kedua, Asyratul Wusta, tanda pertengahan. Ma zahara lam yaqid, sedang berlaku dan tidak selesai lagi. Ketiga, Asyratul Kubra allati ya'qibuha qiyamus sa'ah. Bila yang ketiga ini menyebabkan berlakunya hari kiamat. Baik, Sughra mana zaharat wa inqadat. Zaharat wa inqadat, maksudnya telah berlaku dan telah selesai. Yang pertama iaitu bi'atsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, itu tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang kedua, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Ini peristiwa di mana orang musyrikin Mekah minta Rasulullah membelah bulan. Lalu Rasulullah belah bulan. Sebahagian di sebelah tangan kanannya, sebahagian di sebelah tangan kirinya, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Itulah tanda kiamat. Yang ketiga, zuhur nar min ardi Hijaz tudhi'u laha ana'imal bi Basra. Jelas munculnya api di bumi Hijaz. Hijaz ni iaitu di Madinah. Ya. Bercahaya sehingga tengkuk-tengkuk unta di Basrah. Di Basrah maknanya di kawasan Syam. Tanalah. Ya, di kawasan Syria ataupun Palestin sana tu. Ini berlaku juga telah berlaku, di mana satu peristiwa di Madinah, satu kebakaran yang besar dan apinya itu besar dan dapat dilihat, ya. Setengah riwayat kata berhari-hari berlakunya itu, dan dapat dilihat, api itu dapat dilihat di mana? Di Syam, ya, ataupun di Syria. Negara Syam dulu dia di Syria, Palestin dengan Jordan, ya. Wallahu a'lam sebab apa. Baik, tanda yang kedua, tanda pertengahan, ya, dah berlaku tapi tidak selesai lagi. Yang pertama, isnad umur ila awal ahliha, disandarkan satu perkara itu bukan pada ahlinya.
Maksudnya orang berbicara tentang agama bukan orang ahli agama. Orang bicara tentang perubatan bukan doktor. Orang bicara tentang kejuruteraan bukan jurutera. Begitulah, semua nak bercakap. Tak standarkan adanya. Yang kedua, intisar muslimin ala Yahud. Ya. Orang muslimin dapat mengalahkan orang Yahudi. Sekarang ni belum lagi lah. Ya. Akan datang ni insyaAllah. Yang ketiga, audul Arab murujan wa anharan. Kembalinya bumi Arab ni dalam keadaan menghijau dan mempunyai sungai. Ini dah mula dah. Kalau kita siapa yang pergi Mekah ayah ini atau Madinah, dah mulalah ada tumbuh-tumbuhan. Dulu langsung tak ada, batu-batu je. Yang keempat, kasratul qatli. Banyaknya pembunuhan. Hari ini kita lihatlah peperangan, pembunuhan. Yang kelima, kasratul jahli wa rafal ilmi. Iaitu diangkat kejahilan, banyaknya berlaku jahilan dan diangkatnya ilmu. Maksudnya diangkatnya ilmu ni maksudnya bukan diangkatnya ilmu daripada dada-dada para ulama, tetapi dimatikan para ulama. Bila dimatikan para ulama, jadi naiklah pemimpin-pemimpin yang jahil, mereka pun memberikan fatwa dan fatwa mereka ni sesat lagi menyesatkan. Maka berlakulah banyak kejahilan pada ketika itu. Ini pertengahan ini pernah berlaku di sekarang ni. Baik, yang ketiga ialah tanda besar allati yaqibuha qiyamus saah, yang menyebabkan berlakunya hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taqumu hatta tarau qablaha 10 ayat. Sesungguhnya kiamat ini tidak akan berlaku, sekali-kali tidak akan berlaku sehinggalah kamu melihat sebelumnya 10 tanda. Yang pertama ad-dukhan. Apa tu? Asap. Asap yang banyak asap. Yang kedua dajjal. Ni dajjal keluar. Yang ketiga dabbah, haiwan-haiwan melata di daratan. Ya. Ada setengah haiwan daripada laut pun akan naik. Yang seterusnya tulu'un syams min maghribiha, terbitnya matahari daripada sebelah barat. Ya, kita ni terbit sebelah timur, tenggelam barat, tapi ini terbitnya matahari di sebelah barat. Seterusnya nuzul Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan pada ketika ini Nabi Isa akan mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'jud wa Ma'jud, munculnya Ya'jud dan Ma'jud, satu bangsa yang sangat memusnahkan segala-gala apa yang dapatinya. Wa salasatu khusufat, berlaku 3 gerhana. Khusuf bil masyriq, khusuf fil maghrib, khusuf bi jaraz Arab. Khusuf ni gerhana bulan ya. Kalau khusuf gerhana matahari, tak salah saya lah. Jadi berlaku di belah timur, berlaku di belah barat dan berlaku di jazirah Arab, tanah Arab ya. Nah, ini yang berlaku bila mana berlakunya perkara ni, dunia akan gelap dan tak ada sinaran lagi dah. Guna ke gelap, segala gelap dia. Dan an-nar takhruju minal Yaman, api keluar daripada Yaman, negara Yaman ya. Mungkin satu lubang hitam, lubang dan sebagainya, api akan keluar dari Yaman. Dan tatrudun nas ila mahsyarihim, dan manusia ketika itu dihalau pergi ke mahsyar mereka, tempat mereka, perhimpunan mereka. Ya, hadis ini daripada riwayat Imam Muslim ada, Tirmizi ada, Abu Daud dan Ibn Majah. Kuat hadis ni. Baik. Seterusnya kita pergi pada ahwal yaumul qiyamah. Keadaan hari kiamat ya. Rawah Muslim fi sahih Tirmizi an Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Imam Muslim, dari Imam Tirmizi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan berlakunya hari kiamat hatta la yuqal fil ard, sehingga tidak dikatakan, berkatanya di bumi Allah Allah. Maknanya hilangnya kalimah Allah Allah, orang dah tak sebut Allah Allah, maka ketika itu berlakulah kiamat. Kemudian fil Muslim akhir hadis An-Nawas, daripada akhir hadis Imam Nawas bin Sam'an allazi marra zikrnya disebut, fa bainama hum kadzalika idza ba'athallah rihan thayyibah. Di antara mereka itu yang demikian apabila Allah bangkitkan satu rih yang baik, satu bauan yang harum ya, wa ta'khudhuhum tahta abatihim, dan diambil mereka itu di bawah keadaan mereka ni ya, di bawah bumi mereka ni hanya bau harum je. Ada satu angin yang baru, angin ataupun bau yang harum je.
Fataqbidu ruhu kull muslim wa kull muslim, dan dicabut semua roh-roh orang beriman dan orang Islam. Wa yabqa syararul nas, dan kekal tinggallah orang-orang yang jahat, orang yang buruk ni, yataharajuna fiha taharujul hamar, yang mana mereka ni saling yataharajun, ya, saling bertelagah, ya. Padanya taharujul hamar ni macam sambil bergaduh, berperang, betul lah, ya. Fa'alaihim taqumus sa'ah, maka berlakulah hari kiamat. Itu dia. Dah orang tak ada buat baik dah, nak bunuh sana bunuh ni, mencederakan sana mencederakan sini dan sebagainya. Pada ketika itu kembali pada zaman yang tak ada agama. Wallahu a'lam. Yang kedua, kita lihat an-nafakhu fis-sur, tiupan sangkakala. Bila dah berlaku kiamat tu, ba'da zalika yanfakhu fis-sur nafaqatul ula, berlakulah tiupan sangkakala yang pertama. Fa yahluku man fis samawati wal ard, maka binasalah sesiapa yang ada di langit-langit dan bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah izinkan untuk kekal, ya. Wa yakunu bihadhihi nafkhah intihai al-hayat min man ala zahril ard, dan bila terjadinya tiupan ini, berakhirlah kehidupan sesiapa yang ada di muka bumi. Tusamma hadhihi nafkhah nafkhatus sa'q, dan dinamakan tiupan ini tiupan yang membinasakan, ya. Wasur kalbauk, dan sur itu sangkakala itu kalbauk, bauk ni macam tanduk ataupun trompet. Wallahu a'lam, ya. Ini pandangan ulama saja. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Sadaqallahul azim. Maksudnya bila ditiupkan sangkakala, maka binasalah siapa yang ada di langit-langit dan siapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Semua kemudian ditiupkan kali kedua, dan pada ketika itu apabila mereka bangun, yanzurun, mereka saling melihat antara satu sama lain. Ini sifat manusia pada ketika itu, Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim. Baik, wa nafakha tsaniyah, tiupan yang kedua, ba'da yamur 'ala an-nas zaman tawil fi badil ard, selepas berlalunya zaman atau masa yang panjang di perut bumi ni, yunfakhu fihi sur nafkhatus tsaniyah, dan ditiupkan sangkakala yang kedua. Maksudnya tempoh sangkakala pertama yang kedua ni mungkin lama. Berapa? Wallahu a'lam, tak tahu. Fa yakhrujun nas min quburihim, maka dikeluarkan manusia dari kubur-kubur mereka, ya. Yani berdasarkan firman Allah Taala, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sadaqallahul azim. Ataupun firman Allah Taala, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, wa hadza ma yusamma bil ba'thi wa huwa ma yusamma aidan bin nashr wan nusyur. Jadi dalam ayat ini, bila ditiupkan sangkakala itu, mereka kata apa? Ya wailana, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ni. Ini dialog bagi orang-orang kafir, orang munafik, ya, orang kufur. Sinilah bagi orang beriman, ni dialog dia. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan inilah janji, ya, benarlah apa telah dijanjikan oleh Allah, ya. Dan inilah telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Rahman, dan benarlah kata-kata atau yang dibawa oleh para rasul. Dan dalam ayat ni pula bermaksud hari yang ditiup padanya sangkakala, maka datanglah manusia itu afwaja, beramai-ramai, ya. Dan ini dinamakan bil ba'si, hari kebangkitan, dan juga dinamakan hari nashri wan nusyur, samalah maksudnya, ya. Maknanya dibangkitkan, hari kebangkitan. Baik, seterusnya al-ba'su. Apa itu al-ba'su? Hari kebangkitan. Ini keadaan dia dibangkitkan. Laqad dzakarna annahu yubtadi'ul yaumul akhir bil ba'thi. Kita telah sebut dimulakan hari akhirat itu dengan hari kebangkitan, dibangkitkan. Fa kaifa yakunu hadzal ba'thi? Bagaimana terjadinya kebangkitan tu? Idza mata ibnu Adam baliya jasadu kullu. Bila matinya anak Adam ini, balia makna fana, ya. Binasa jasadnya keseluruhannya.
Wala yabqa minhu illa dzarratan saghiratan tusamma ajbaz zambi. Tidak kekal daripada sedikit pun kecuali ada satu zarah yang kecil dinamakan ajbaz zambi. Ya. Di mana kedudukan ajbaz zambi ni hadza yakun fi ra'sil as'as. Dia ni ada di hujung tulang belakang, di mana di punggung tu. Ya, di punggung manusia tu ada satu macam tulang, itu tak akan hancur. Qad sabita zalika fil hadis allazi akhrajahu al-Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah betul disabitkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaysa syai'un minal insani illa yubla illa azman wahidan wa huwa ajbaz zambi." Tiada sesuatu lah bagi manusia kecuali dia kekal binasa kecuali ada satu tulang, azman wahid, satu tulang, iaitu ajbaz zambi. Ni lah tulang ni lah. Wa minhu daripada yuraqabul khalqi, dibina balik makhluk tu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fa iza arada Allah Taala ba'thal anzala minas sama', bila Allah berkehendak untuk membangkitkan, Allah turunkan daripada langit ini air, ala zalika juz'u baqi, kepada juz'u baqi tadi, ajbaz zambi tadi tu, summa yahya Israfil, kemudian dihidupkan malaikat Israfil, wa ya'muruhu an yanfakha fi sur nafkhah tsaniyah, kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil ini meniup sangkakala yang kedua, wa hiya nafkhatu ihya, merupakan tiupan untuk menghidupkan. Fatanbitul khalaiq, maka tumbuhlah makhluk-makhluk itu sebagaimana yanbitul baqal, sebagai tumbuh-tumbuhan. Keadaan itu dia bangkit, tumbuh, sebab tumbuhan tu tumbuh daripada tanah, samalah gitu. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, summa yanzilullah minas sama' ma'a, kemudian Allah turunkan daripada langit itu air, fa yanbituna kama yanbitul baqal, maka tumbuhlah mereka sebagaimana tumbuhnya tanaman. Ya. Wa yunadi rabb al-arwah, kemudian Allah serulah roh ni. Ya, seru roh, fatau, untuk kembali kepada mana? Kepada jasad-jasadnya. Di roh tu ada, kemudian dipali pada jasad, allati kana fiha fi hadza dunya, sebagainya berlaku di dunia. Jadi fa yakum khalaq qailin, maka di sana mereka berkata, inilah bila dia berikan roh, lalu mereka bangkit dan mereka berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bila dibangkitkan ni, orang-orang kafir, orang munafik akan kata, inilah celaka siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Bagi orang beriman, kata inilah janji yang telah Allah janjikan dan benarlah kata-kata para rasul. Kemudian termasuk al-haud. Bila dibangkitkan daripada kubur, maka semua manusia menuju pada haud. Haud ni apa? Kausar, telaga. Ya. Laqad a'ta Allah Ta'ala sayyidina Muhammadan nahran min al-jannah samah kausar. Allah telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu sungai dan syurga dinamakan Kausar. Fa yusabbu bihi minhu mizaban 'ala ardin fi mawqif, dan mengalirnya daripadanya melalui dua tebing kepada bumi sana, bumi akhirat itulah ya. Wa hadzal ard, dan bumi itu yang mengalir itu dinamakan sebagai haud, mana di air itu mengalir, kemudian dia pergi ke satu tempat di tebing itu dan akhirnya membentuk telaga, itu dinamakan sebagai haud. Baik, daripada Imam Bukhari dari Sahih Nabi Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana asir fil jannah idza bi nahrin hafatul qubab lu'ul mujawwaf, qultu ma hadha ya Jibril, qala hadha al-kausar alladhi a'taka rabbuka fa idza tinahu aw tayyibu maskal azfar. Di antara aku berjalan di dalam syurga apabila ada satu sungai yang mana tebingnya tu daripada permata, permata berkilau, jawaf. Jadi aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril berkata, inilah Kausar, sungai itu Kausar yang mana Allah berikan kamu, ataka rabbuka, Allah berikan kamu oleh Tuhanmu.
fa idza tinhu, tanahnya ataupun buminya tu maskar asfar, daripada kasturi yang baiklah. Baik. Wal haudu huwa awwalu ma yataji ilaihi khalqi ba'da al-ba'thi. Haud inilah perkara yang pertama yang dituju oleh makhluk selepas hari kebangkitan. Di annahum qad kharaju min quburihim atasha. Mereka keluar daripada kubur mereka dalam keadaan dahaga. Fa yaraduna khadul anbiya, mereka pergi pada khaid telaga-telaga para nabi. Kerana likulli nabiyyin haudan. Bagi setiap nabi ada haud. Ada telaga ni. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada haud. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsar waridah. Mereka ini, nabi-nabi ini akan berbangga yang mana paling ramai didatangi haud mereka. Wa inni la arju an akuna aktsar waridah. Dan aku berharap bahawa aku akan ramai dikunjungi oleh orang akan datang ke haudnya. Ini dalam riwayat Imam Tirmizi. Dalam Sahih Bukhari banyak hadis-hadis yang menunjukkan wujudnya haud ni. Antaranya, ana faradkum alal haud. Aku tunggu kamu di haud. Farad tu ni memberikan, memberi minum. Memberi minum di haud. Man warida syarba minhu, siapa yang didatanginya akan diberi minum darinya. Man syariba minhu, siapa yang minum, lam yazma' ba'du ahbadan, tidak akan dahaga selama-lamanya. Yaraddan alayya aqwam arafahum wa ya'rafuni, diserahkan pada aku satu kaum yang aku kenal mereka dan mereka kenal aku. Summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalalkan antara aku dan di antara mereka. Dan ada setengah hadis pula katakan, isbiru hatta talquni alal haud, sabarlah kamu sehingga kamu bertemu aku di haud. Nabi akan tunggu tamu di haud. Okay. Wallahu alam. Sekadar ini dulu kita berhenti sehingga haud. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam tajuk-tajuk yang seterusnya berkaitan dengan beriman pada hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.